Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulakan pengisian kita pada malam ini dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah dalam kesibukan kita menguruskan keluarga. Ada yang baru balik bekerja, banyak urusan-urusan yang kita lakukan. Namun Alhamdulillah, Allah bagi kepada kita kesempatan pada malam ini untuk kita membuat ulang kaji pengetahuan kita, pemahaman kita tentang sinopsis juzuk di dalam Al-Quranul Karim, bagi kita menempuh bulan Ramadan yang tidak lama lagi akan datang. Maka kita bersiap sedia dengan kita mengukuhkan kembali apa yang pernah kita pelajari tentang segmentasi 30 juzuk di dalam Al-Quranul Karim. Malam ni insya-Allah, seperti yang kita telah maklumkan, kita akan masuk kepada juzuk yang kedua. Pada malam ini masih lagi berkaitan dengan suratul Baqarah. Jadi sebelum kita masuk kepada juzuk yang kedua, kita ambil sedikit waktu untuk kita menyambung beberapa maklumat lanjut tentang Bani Israel dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa kita kena memperincikan dua kisah ini? Kerana dua kisah ini ia berada pada juzuk yang pertama, dan kita tahu surah ini surah yang kedua. Al-Baqarah ni surah yang paling panjang, diletak pada awal-awal Al-Quran. Maka yang awal-awal inilah sebenarnya menjadi perkara utama untuk kita melalui surah-surah yang berikutnya. Sebab itu suratul Baqarah ini ia digelar sebagai puncak kepada Al-Quran. Nah, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa suratul Baqarah ini dia adalah sanamul Quran. Dia adalah puncak kepada Al-Quranul Karim. Puncak tu maknanya kalau kita nak tengok di bawah, maka kita naik ke menara yang tinggi. Begitulah kedudukan suratul Baqarah. Jadi sesiapa yang dia boleh menguasai suratul Baqarah, maka ia seolah-olah berada di atas puncak dan dia boleh tengok dekat bawah tu. Surah Ali Imran dia nampak surah An-Nisa. Begitulah betapa pentingnya suratul Al-Baqarah ini. Jadi malam ni kita mulakan permulaan sebelum masuk juzuk yang kedua. Kita ambil sedikit perincian tentang Bani Israel dengan
sedikit maklumat lanjut tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, kalau ingin mendapatkan nota rujukan kita pada malam ini, kalau tuan-tuan mengikuti di dalam aplikasi Zoom ini, tuan-tuan boleh ambil di ruangan chat. Dekat ruangan chat tu ada, kita letakkan link Google Drive. Tuan-tuan boleh ambil link tersebut. Nanti ke semua nota setiap malam, setiap pertemuan kita akan berikan nota. Jadi tuan-tuan boleh ambil pada link tersebut. Moga-moga dapat membantu serba sedikit melancarkan, memudahkan pengisian kita pada malam ni dan pada malam-malam yang berikutnya. Okey, kita terus kepada pelajaran kita. Saya bentangkan nota dalam bentuk PowerPoint. Kita lihat sambungan kepada juzuk yang pertama. Okey, kita tengok sambungan dia. Juzuk yang pertama, kita masuk dulu juzuk yang pertama. Saya habiskan sikit saja, ya, supaya waktu kita masuk juzuk 2 nanti, kita nak kena hubung kait dengan juzuk 1. Ini bermakna juzuk 1 ni kita kena selesaikan terlebih dahulu dengan begitu baik, baru senang nanti kita nak menghubung kait dengan juzuk yang kedua. Okay, walaupun memang tajuk malam ni memang nak fokus juzuk 2, tapi saya ambil sedikit waktu untuk menyambung beberapa perkara dalam juzuk yang pertama. Okay, sambungan juzuk 1, okay, kita nak lihat perincian sedikit saja. Sebenarnya boleh panjang lagi, tapi cukuplah dengan kadar ini bagi menampakkan dengan lebih jelas kenapa dengan Bani Israel ini, termasuklah orang-orang Yahudi ini, mereka ini merupakan satu bangsa yang telah gagal menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Okay. Bani Israel ni, kalau tuan-tuan baca di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita nak senaraikanlah, maksudnya kalau kita nak senaraikan ke semua perangai, sikap Bani Israel ni terhadap perintah Allah, sebenarnya ada 32 sebenarnya. Ada 32 contoh perbuatan orang Bani Israel ini, termasuklah orang Yahudi ini, mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada 32. Tapi saya tak mampu untuk membawa ke 32 tersebut kerana dia akan ambil masa agak panjang. Tapi cukuplah beberapa contoh sahaja untuk menguatkan tentang sikap Bani Israel yang menjadi nenek moyang bagi orang-orang Yahudi. Okey, kenapa kita katakan Bani Israel ini merupakan nenek moyang kepada orang Yahudi? Okey, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil maklum. Okey, kita kena ambil maklum bahawasanya surah Al-Baqarah ini Allah turunkan pertama sekali surah yang Allah turunkan setelah Nabi sampai ke bumi Madinatul Munawwarah. Maka surah yang awal-awal turun adalah suratul Baqarah. Dan surah yang paling lama turun, Al-Baqarah. Kita tahu surah yang paling panjang Al-Baqarah. Okay. Ketika Nabi sampai di bumi Madinah, kita kalau mengingati sejarah An-Nabawiyah, di bumi Madinah ni, kita tahu Nabi, dia telah menjadi ketua yang akan memimpin
bumi Madinah, Nabi akan menjalankan tugas sebagai ketua. Maka tugas sebagai ketua itulah ada kaitan dengan tujuan suratul Baqarah seperti mana sikap khalifah. Okay. Dan kita sedia maklum, semasa di bumi Madinah, Nabi berhadapan dengan beberapa jenis manusia. Yang pertama, Nabi berhadapan dengan orang-orang munafik. Yang mereka ini masuk Islam, tapi jiwa raga mereka sebenarnya sangat kufur kepada Islam. Mereka tak suka Islam. Bukan sekadar orang munafik, tetapi Nabi juga terpaksa berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Dan kita kalau belajar sejarah An-Nabawiyah, kita tahu ada 3 kumpulan orang Yahudi yang ada di Madinah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa dan Yahudi kita panggil Quraidah. Okey. Oleh kerana Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi, maka ketika Nabi sampai ke bumi Madinah, Allah turunkan panduan macam mana nak berhadapan dengan orang Yahudi. Macam mana nak mengajak orang Yahudi itu kepada Islam. Maka caranya adalah Allah menceritakan sikap perangai nenek moyang orang Yahudi, supaya orang Yahudi dekat Madinah itu mereka sedar, mereka insaf bahawa mereka ini ada perangai sama, ada persamaan macam nenek moyang mereka. Jadi mereka tak boleh lagi nak membesar diri. Mereka tak boleh lagi untuk berdolak dalih, tak nak beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab Nabi mempunyai wahyu, Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Nabi boleh ulang apa yang nenek moyang Bani orang Yahudi itu lakukan. Itu yang keluarnya ayat. Kita belajar pada hari semalam kan, bermula ayat nombor 40 sampai ratus ayat cerita tentang Bani Israel. Okey. Bani Israel ni di antara kalau kita nak senaraikan semua, saya sebut tadi ada 32 perbuatan mereka yang menyalahi titah dan perintah Allah. Tapi saya sebutlah beberapa daripadanya. Antaranya, mereka pernah menyembah patung anak lembu, ayat 51 Al-Baqarah. Ketika mana Nabi Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Tursina selama 40 hari itu. Kemudian Bani Israel ini mereka pernah langgar perintah Allah, yang Allah kata jangan tangkap ikan hari Sabtu. Kita boleh jumpa pada ayat nombor 65. Mereka tak peduli. Mereka tangkap juga ikan hari Sabtu. Lepas tu pula kita mengetahui bahawa orang Bani Israel ini mereka ragu-ragu tentang arahan menyembelih lembu betina. Yang ni kita telah kaitkan dengan nama surah sebelum ni. Kemudian Bani Israel ni juga jahatnya mereka ni, mereka mengubah kitab Taurat. Kita boleh jumpa pada ayat 79. Dan bukan sekadar tu, Bani Israel ni mereka suka, sanggup untuk membunuh sesuka hati. Geng mereka sendiri ke, bukan geng mereka ke, mereka tak ambil kisah tentang membunuh.
Kita boleh tengok pada ayat nombor 85. Dan Bani Israel ni juga mereka suka untuk mengamalkan ilmu sihir. Ni tuan-tuan boleh jumpa pada ayat nombor 102. Okey. Cukuplah ringkasan ini untuk mengukuhkan tentang keburukan Bani Israel yang Allah nak paparkan dalam juzuk yang pertama yang telah kita sebutkan pada hari semalam, dan tuan-tuan dapatlah jawapan kenapa dalam surah Al-Fatihah Allah menggelar orang Yahudi ini dengan gelaran Al-Maghdub, golongan yang Allah murkai. Memang padan, memang tepat dan memang sesuai. Okey, inilah yang Allah Ta'ala nak kita semua belajar. Jadikan kisah Bani Israel ini sebagai sempadan untuk kita jauhkan. Okey, apa teladan yang kita nak ambil? Siapa kita nak ikut? Kita dah sebut dah semalam, adalah penutupan juzuk yang pertama. Allah meletakkan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okey, namun malam ini izinkan saya pericikan sikit saja Nabi Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim, hikmah dia kenapa Allah meletakkan kisah Nabi Ibrahim pada juzuk yang pertama. Apa hikmah dia? Kan, bahkan nama Nabi Ibrahim disebut 11 kali pada juzuk yang pertama. Kenapa Allah nak paparkan kisah Nabi Ibrahim tu pada juzuk yang pertama? Okey. Kalau kita hubung kaitkan dengan tujuan suratul Baqarah, kita dah dapat dah jawapan dah pada juzuk yang pertama semalam. Nabi Ibrahim merupakan contoh idola yang terbaik yang telah berjaya melaksanakan tugasan sebagai seorang khalifah. Okey, itu kita kaitkan dengan tujuan surah. Okey. Jika nak dikaitkan dengan kisah Bani Israel tadi tu, kan kita tahu, saya dah sebut tadi peringkat awal, apabila turunnya kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah, maka kisah Nabi Ibrahim ini dia digunakan oleh Allah untuk menyedarkan orang Yahudi, menyedarkan orang Nasrani. Nah, walaupun dalam Al-Baqarah kita taklah cerita tentang orang Nasrani lagi. Ada ayat dia pasal orang Nasrani. Tetapi panjang cerita orang Nasrani ni nanti kita belajar pada juzuk yang ketiga. Nak masuk juzuk keempat, kita akan cerita tentang orang Nasrani. Kan? Kenapa? Okey, begini. Tuan-tuan, kita semua sedia maklum. Nabi Ibrahim, dia kan ada dua anak. Dua anak dia ni kan dua-dua Rasul. Iaitu Nabi apa? Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq alaihi salam. Semua orang tahu. Dan kalau kita belajar sejarah, susur galur Nabi Allah Ismail, anak Nabi Ibrahim Ismail ni, dia telah melahirkan nasab keturunan yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ishaq pula, ia telah melahirkan
zuriat keturunan Bani Israel. Okey, jelas. Jadi ketika Allah sebut kisah Nabi Ibrahim dalam juzuk yang pertama tu, maka orang-orang Yahudi di Madinah ni, mereka sebenarnya Allah nak bagi sedar orang Yahudi Madinah ni kan, sebab mereka bangga tentang apa? Oh, kami orang Yahudi, orang yang pandai, orang yang dapat banyak nikmat. Kami terbaik daripada bangsa lain. Kenapa? Kerana kita tahu pun orang Yahudi ni, nenek moyang orang Yahudi ni, iaitu Bani Israel, Allah bagi kepada mereka ada banyak nikmat. Kalau tuan-tuan cari maklumat dalam surah Al-Baqarah tu, sebenarnya ada 10 di antara nikmat Bani Israel tu. Kalau kita masih ingat semalam kita sebut apa? Pembuka kisah Bani Israel, penutup kisah Bani Israel kan Allah sebut tentang nikmat kan? Kalau kita nak senaraikan, ada 10 nikmat yang pernah Allah bagi kepada Bani Israel. Antaranya adalah pengutusan para Nabi. Fahamkan dahulu, ni sangat penting ni, supaya apabila kita baca Al-Quran, kita dapat panduan dia. Okey, so Nabi Ibrahim ni, kenapa? Kerana begini. Orang Yahudi, mereka sangat mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab dia bapa kepada Nabi Ishaq. Ishaq Bani Israel, susul galur dia. Dan orang Nasrani pun, mereka mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Orang Islam sudah pastilah mengagungkan Nabi Ibrahim. Maknanya 3 agama besar ni, Islam ke, Yahudi ke, Nasrani ke, mereka memang mengidolakan Nabi Ibrahim. Semua orang cakap mereka ni ikut agama Ibrahim, ikut agama Ibrahim. Betul tak? Okey. Tetapi orang Yahudi, mereka menolak. Orang Yahudi, mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan orang Nasrani. Jadi, untuk mempertahankan, untuk mengajak orang Yahudi ini, dia berimanlah kepada Nabi Muhammad, maka mereka kena ingat susur galur nasab keturunan Nabi Muhammad ini, dia sampai kepada Ismail dan pergi kepada Ibrahim. Jadi Allah memaparkan kisah Nabi Ibrahim ni dalam surah Al-Baqarah, ada 2 sudut hikmah dia. Yang pertama, sebenarnya Allah cerita pasal Nabi Ibrahim bukan tujuan hanya nak menekankan nasab keturunan Nabi-Nabi Rasul ini pergi kepada Ibrahim. Bukan itu yang Allah nak menekankan. Tapi fokus utama adalah tiru sikap taat Nabi Ibrahim. Seolah-olah Tuhan kata begini, korang ni orang Yahudi, kalau korang mengidolakan sangat Ibrahim, kenapa korang tak ikut perangai sikap macam Nabi Ibrahim yang taat pada Allah? Tak guna kalau kau ada susur galur darah. Kalau susur galur kau tu Nabi, contohnya kan, kat orang Yahudi ni susur galur dia siapa? Kan Yahudi ni kan banyak kan? Contohlah last dia kata kami keturunan Musa lah. Kali lepas kata kami ni keturunan Nabi Yaqub lah. Nabi Yaqub ni adalah keturunan Nabi Isa. Allah seolah-olah Tuhan nak bagi tahu, tak ada guna susunan keturunan tu. Kalau kamu keturunan Nabi pun, bukan itu sebenarnya yang utama. Yang utamanya adalah tiru macam perangai Nabi Ibrahim yang taat pada Allah. Dan kita masih ingat lagi,
saya telah sebutkan pada juzuk yang pertama pada hari semalam, Nabi Ibrahim ni kan Allah kata dia apa? Dia telah berjaya menunaikan segala ujian kalimah yang Allah telah beri kepada dia, sehingga Allah declare dia layak untuk menjadi imam. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua, kenapa Allah cerita tentang Nabi Ibrahim ni adalah Allah Ta'ala nak suruh. Kan? Sama ada kamu ni keturunan Ismail ke, keturunan Bani Israel ke, kamu kena ikut apa akidah, pegangan, agama yang diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Okey, itulah dua hikmah peletakan kisah Nabi Ibrahim pada penutupan juzuk yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Maka kita selesai juzuk yang pertama secara lengkap dia lah. Bukanlah lengkap tu lengkap sepenuhnya, tak. Tapi cukuplah kita melengkapkan juzuk yang pertama, sedikit sambungan pada malam ini. Saya tak nak terang semalam sebab nanti akan makan waktu yang panjang. Kita pun dah malam-malam ni, so badan dah penat, ya, dah banyak kerja, tenaga dah tak banyak, nanti takut kita hilang fokus. Sebab tu saya sambung sikit pada malam ni. Baik, kita teruskan dengan juzuk yang kedua. Okey, juzuk yang kedua ini ia melibatkan surah apa? Dan kita tahulah, tak perlu terang pun, tapi kita ulang balik, iaitu suratul Baqarah, bermula ayat 142 yang berada pada muka surat 22 sampai kepada ayat 252 yang berada pada muka surat 41. Okay, ini bermakna juzuk yang kedua berada pada muka surat 22 sampai muka surat nombor 41 yang merangkumi ayat 142 sampai ayat 252. Okay, kalau saya ada tersalah sebut maklumat, tolong betulkan. Tolong betulkan, tolong bagi teguran. Baik. Untuk memasuki juzuk yang kedua ini, kita terus pergi kepada membincangkan segmen surah Al-Baqarah. Kita tak perlu lagi nak bincang nama surah sebab kita dah cover pada juzuk yang pertama. Kita tak perlu lagi membincangkan tujuan surah Al-Baqarah kerana kita dah sebut pada juzuk yang pertama. Kita terus pergi kepada maklumat pembahagian kumpulan ayat dalam juzuk yang kedua. Kita namakan ia segmen surah Al-Baqarah. Okay. Kita mulakan dulu pembahagian ayat-ayat dalam juzuk 2 ni. Kita melihat pada pembukanya dan pada penutupnya. Okay, kita tengok pada pembuka juzuk 2 dan kita tengok kepada penutup juzuk 2. Lepas tu kita keluarkan kesimpulan dia apa. Okay. Kalau kita baca dekat pembuka juzuk 2, kita ambil ayat 142 sampailah ayat 152. Kita ambil lebih kurang dalam 11 ayat kan. 11 ayat yang pertama, ayat 142 sampai 152 ni, kita jadikan ia sebagai segmen pembuka juzuk 2. Okey. Kalau tuan-tuan buka ayat 142 muka surat 22 dalam mushaf, kita akan jumpa mula-mula Allah menyebut tentang pertukaran qiblat
daripada menghadap Masjidil Aqsa kepada menghadap Baitullah. Okey. Maknanya permulaan pembukaan juzuk 2 Allah mulakan dengan mengeluarkan arahan supaya tukar kiblat salat. Okay. Tuan boleh baca ayat 142 sampai 152. Okay, saya tunjukkan ayat yang dua ayat saja, ayat 142, kita tengok contoh ayat dia. Tengok ayat dia. Okey. Kalau kita baca dekat ayat 142, kita akan jumpa Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah kata, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Okey, jumpa tak perkataan qiblatihim, qiblat. Allah kata orang yang bodoh ni, orang yang kurang ilmunya, jahil ni, dia akan berkata, maksudnya dia persoalkan, kenapa orang Islam ni dia berpaling daripada kiblat mereka selama ini? Okey, maknanya juzuk 2 tengok ya. Juzuk 2 perbincangan dari sudut pertukaran kiblat. Okey. Nabi dengan para sahabat, mereka ini apabila Allah perintahkan kiblat tukar, mereka tukar. Tetapi ada manusia ketika itu mereka tak setuju. Kenapa nak kena tukar kiblat ni? Kenapa orang Islam ni tukar kiblat? Okey, nampak tak dia punya permulaan dia? Okay, ini penting untuk memasuki juzuk yang kedua. Okay. Dia sebenarnya bukan isu besar pada kiblat tu. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok siapa yang mematuhi arahan, mematuhi perintah Allah untuk tukar kiblat. Allah nak tengok siapa yang dengar cakap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawapan dia ada pada ayat 143. Kalau kita baca dekat ayat 143, Allah dah sebut. Allah kata apa? Wa ma ja'alnal qiblah. Nampak tak? Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai. Inilah sebenarnya sebalik perintah Allah suruh tukar kiblat tu. Sebenarnya Allah nak tengok apa? Allah kata, dan kami tidak jadikan kiblat yang engkau menghadapnya dulu tu Muhammad, melainkan untuk kami mengetahui, kami nak tengok, kami nak tahu siapa yang benar-benar ikut Rasul dia dan siapa pula yang berpaling tadah. Okey. Faham tak? Jelaskan? Okey, sebelum kita lanjutkan, apabila kita masuk juzuk 2, tuan-tuan dapati Allah mula dengan isu apa? Isu arahan supaya tukar kiblat. Sebenarnya Allah buat macam tu. Antara hikmahnya, seperti ayat 143 yang setelah saya highlightkan dengan warna kuning tu, Allah nak tengok sebenarnya siapa yang dia akan ikut Rasul ni untuk tukar kiblat tu. Patut Allah nak tengok siapa yang tak nak ikut Rasul ni. Okey, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Sebab tu orang yang tak nak ikut Rasul ni, Allah kata apa? Kita baca pada ayat dia, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Allah kata dan orang yang dan pertukaran kiblat tu, kalau orang yang Allah tak bagi dia hidayah, Allah tak bagi dia kekuatan, Allah tak bagi dia bimbingan, dia memang tak nak dengar, dia memang tak nak tukar.
Tapi orang yang ikut Rasul, dia adalah orang yang Allah bagi hidayah. Okay. Ada berkaitan tak dengan suratul Fatihah yang kita tahu ada orang mendapat nikmat apa? Nikmat hidayah. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya harap tuan-tuan dan puan jelas pembukaan juzuk yang kedua dimulakan dengan adanya arahan. Okey. Sekarang kita pergi terus, kita berjalan, kita pergi kepada penutup juzuk yang kedua. Kita terus pergi penutup. Cepatnya? Bukan kita nak cepat, tapi inilah modul, segmen yang kita melihat kepada modul pembuka dan penutup. Jadi kalau kita tengok dekat penutup juzuk 2, kita ambil lebih kurang dalam 10 ayat lah. Lebih kurang 10 atau 11 ayat juga. Ayat 243 sehingga ayat 252, tuan-tuan akan dapati juzuk kedua ni Allah tutup dia cerita tentang wajib kena pergi berperang, dan Allah datangkan contoh manusia yang dia ikut arahan untuk pergi berperang. Allah bawa cerita kisah Talut yang mengalahkan Jalut. Ada persamaan tak macam penutupan dan pembukaan juzuk 1? Cuba tuan-tuan ingat balik. Pembukaan juzuk 1 pasal orang yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, tentu dia akan tukar kiblat tu. Ada kaitan. Kita ingat balik. Juzuk 1 kita belajar semalam, Allah tutup dengan kisah Nabi Ibrahim. Kenapa dengan Nabi Ibrahim ni? Ada kaitan contoh manusia yang bertakwa. Kalau manusia yang bertakwa, dia akan pergi berperang. Mati ke, cedera ke, dia akan pergi berperang. Sebab Allah yang suruh. Maka Allah bawa datang contoh manusia. Kalau penutup juzuk 1, Allah bawa contoh manusia Nabi Ibrahim. Penutup juzuk 2, Allah bawa contoh kisah Talut. Dan kalau tuan-tuan belajar dalam kisah Talut mengalahkan Jalut, tuan-tuan akan jumpa dalam tentera Talut tu kisah Nabi Allah Daud alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi Daud lah yang bunuh Jalut. Jadi Nabi Daud ni siapa? Dia kan susur galuh Bani Israel. Okey. Jadi kesimpulan dia apa? Pembukaan juzuk 1 adalah mengandungi perintah tukar kiblat. Penutup juzuk 2 juga ditutup dengan perintah pergi berperang. Dan Allah bawa contoh manusia yang menunaikan perintah pergi berperang, iaitu Talut. Jadi kesimpulan dia, cuba tengok anak panah kat bawah tu. Kesimpulannya juzuk 2 mengandungi ayat-ayat yang menyebutkan pelbagaian hukum hakam, perintah yang perlu dilaksanakan bagi siapa-siapa yang dia mengaku dia beriman. Maknanya, waktu kita baca juzuk 2, tetap akan jumpa macam-macam Allah kata. Kena buat ini, jangan buat ini. Kita mula-mula buka juzuk 2 pun dah jumpa dah. Perintah tukar kiblat. Lepas tu, penutup
cuba kisaran berperang. Bukan semua orang nak pergi berperang. Jadi, kalau kita gabungkan dua maklumat ni, juzuk 2 ni penuh dengan hukum hakam. Okey, nak lebih jelas lagi, ada hukum apa? Kita tengok contoh dia. Tengok ya. Okey. Kalau kita buka dalam okey, kalau kita tengok hukum hakam dia apa? Tengok ya. Okey, saya paparkan. Tapi kita tak sempatlah nak menerangkan satu persatu. Okey, sekurang-kurangnya kita tahu apabila masuk juzuk 2 je, Allah nak menyebut tentang perintah, larangan, hukum hakam. Okey, tengok ya, tengok baik-baik. Okey. Okey. Kalau kita baca, tengok ya. Ayat 153, kalau dalam nota tu A tu maknanya ayat ya. Ayat 153 sampai 157, Allah menyebut hukum perintah tentang sabar. Sabar dalam jihad ke, sabar menerima musibah. Allah suruh sabar. Okey. Lepas tu ayat 158, Allah sebut tentang manasik haji, iaitu ibadat haji yang ada kaitan dengan ibadat sa'i antara Safa dan Marwah. Lepas tu, kita masuk ayat 163 sampai 168, Allah perintah mengesakan dia. Okey. Lepas tu masuk pula baca lagi ayat, naik ayat 172 sampai 173. Allah perintahkan tentang mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram yang kena tinggal. Allah perintahkan makanlah yang halal, yang baik. Okey. Bukan sekadar bab haji, bukan sekadar bab makanan. Kita baca lagi ayat sampai pula ayat 178 sampai 179. Allah perintahkan, Allah menyebut tentang hikmah pelaksanaan hukuman qisas. Hukuman qisas ni maksudnya hukuman timbal balas. Kalau dulu ada orang dicederakan, maka orang itu boleh dicederakan. Kalau ada orang ditumbuk, dia boleh tumbuk balik orang itu. Hukuman qisas. Bukan sekadar qisas. Ada sebut tentang wasiat. Wasiat. Ayat 180 sampai 182. Baca lagi ayat yang berikutnya juzuk 2 ni. Kita jumpa pula Allah cerita pasal kefarduan puasa. Allah sebut tentang turunnya Quran, puasa, ada doa. Ayat 183 sampai 187. Kita baca lagi ayat-ayat yang berikutnya. Kita jumpa pula Allah menyebut tentang jihad. Ayat 190, 195. Sampai berapa ayat tu? Dekat 6 ayat, 5 hingga 6 ayat Allah menyebut tentang jihad. Lepas tu kita baca lagi ni. Kita baca lagi ayat yang berikutnya. Kita jumpa Allah sebut tentang bab haji dan umrah pula. Ayat 196 sampai 1203. Tak habis lagi ni, kita nak baca lagi juzuk 2. Kita jumpa pula Allah menyebut tentang kewajipan memberi nafkah. Memberi nafkah ni bukan hanya untuk isteri, tak. Nafkah dekat mak ayah, nafkah dekat isteri ahli keluarga, nafkah dekat siapa? Kaum kerabat, nafkah dekat orang miskin. Itu pada ayat 215. Kita teruskan lagi membaca juzuk 2. Allah terangkan lagi hukum hakam jihad. Lepas tu kan, kita baca lagi sampai ayat 219. Kita jumpa isu tentang arak dengan judi. Jadi kalau kita berhenti ke ayat 209 ni, kita kata, ya Allah, juzuk 2 ni banyaknya hukum hakam. Lepas tu kita baca lagi. Baca lagi sampai ayat 220. Allah tidak lupa suruh kita ambil peduli hak-hak anak yatim. Anak yatim pun Allah cerita. Ada dekat juzuk 2.
Lepas tu bukan sekadar anak yatim, baca lagi ayat berikutnya, 221 sampai 237. Banyak juga ayat ni. Allah sebut tentang perkahwinan, penyusuan anak, Allah sebut tentang cerai macam mana. Tak cukup dengan isu keluarga. Allah sambung pula cerita balik tentang jihad tadi, tapi tentang solat khauf. Solat kalau tengah berperang macam mana nak kena buat. Allah ceritakan. Habis cerita tentang solat khauf, kita baca lagi ayat berikutnya. Allah sebut tentang muta'ah. Semua tahu kan? Muta'ah, sagu hati. Pemberian dibagi kepada isteri. Kalau bercerai, kena bagi muta'ah, sagu hati perkahwinan. Ayat 240 sampai 242. Lepas tu apa ada lagi? Ada lagi ke hukum hakam? Dia nak masuk penghujung lah. Lepas tu boleh baca ayat yang berikutnya, yang tu Allah bawa cerita tentang Talut dan Jalut. Okey. Sebelum saya pergi kepada penutupan dia, setakat ni, tuan-tuan nampak tak? Juzuk 2 ni pasal apa? Maksudnya kita tak hafal juzuk 2, betul tak? Saya pun tak hafal juzuk 2 Al-Baqarah. Kan 3 kul hafal lah. Kan? Tetapi kita boleh cerita. Dengan kita belajar, kita boleh cerita juzuk 2 tu tentang apa. Saya yakin tuan boleh cerita. Tapi nak detail tu kena belajar lah. Tapi cukup dengan kita, juzuk 2 sebut tentang hukum hakam yang kena kita buat. Banyak hukum hakam dia. Okey, kemudian, sebelum saya lanjutkan sedikit, supaya sebelum saya terlupa, takut saya terlupa, kenapalah banyak sangat ayat sebut tentang jihad ni? Jawapan dia adalah, tuan-tuan, siri-siri peperangan ianya semua berlaku semasa Nabi berada di Madinah. Kerana nak belajar daripada perang Badar sampai kepada perang Tabuk, semuanya berlaku di Madinah. Dan Al-Baqarah kan turun sewaktu Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Allah kena menerangkan perang. Okey. Kemudian, kalau kita buatlah kesimpulan daripada hukum hakam tadi tu, maka kita dapat simpulkan hukum hakam juzuk yang kedua ini, dia terbahagi kepada 2. Ada hukum hakam kita kena buat, ada hukum hakam kita kena tinggalkan. Tinggalkan tu maksudnya macam arak kena tinggalkan, judi kena tinggalkan. Maksud dia macam tu. Apa yang kena buat, apa yang kena beri? Nafkah kena beri, muta'ah kena bagi. Contoh, makanan halal kena makan, haram tinggal. Kesimpulan dia adalah, juzuk 2 ini, kalau kita buat semua arahan perintah Allah, sama ada berbentuk kita tunaikan ataupun berbentuk kita tinggalkan, kita memiliki sifat orang yang bertaqwa. Macam pembukaan surah Al-Baqarah pada juzuk yang pertama. Ini bermakna, walaupun dia dah juzuk 2, juzuk 2 tidak lupakan juzuk 1. Betul tak? Juzuk 2, walaupun dah pasal juzuk 2 ni, juzuk 2 ini mengandungi hukum hakam. Sebenarnya hukum hakam itu ada kaitan dengan sifat-sifat orang yang bertakwa, seperti permulaan ayat 1 sampai 5 juzuk yang pertama dalam suratul Al-Baqarah. Okey, dah jelas tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, sekarang kalau belajar juzuk 2 dah habis dah. Habis dah juzuk 2. Tetapi dalam modul ini, saya
hendak membuat pertautan, perkaitan di antara juzuk 1 dengan juzuk 2. Maknanya, kalau kita baca Quran, kita dah sampai juzuk 2, hampa jangan lupalah juzuk 1. Kan kita penderah sangat juzuk 2 sampai kita terlupa maklumat juzuk 1. Sebenarnya juzuk 2 menyambung apa yang diperkatakan pada juzuk 1. Sambung dalam perkara apa? Juzuk 2 kan juzuk 2 lah. Bukanlah juzuk 1. Okey. Kalau kita memisahkan juzuk 1 dengan juzuk 2 tu, betul lah dari sudut ayat berbeza, juzuk tu berbeza. Tetapi juzuk 1 tu surah apa? Baqarah. Juzuk 2 tu surah apa? Al-Baqarah. Maknanya, walaupun dua juzuk yang berbeza, tetapi ia berada di bawah payung Suratul Baqarah. Bermakna ada perkaitan. Okay, macam mana nak kait dia? Okay, saya tunjukkan. Cara nak kait dia, kita mesti kembali merujuk kepada tujuan surah Al-Baqarah. Okay, masih ingat lagi tujuan suratul Baqarah tentang apa? Okay, suratul Baqarah, Allah ingin membimbing kita, memberikan kita panduan macam mana nak menjadi khalifah yang terbaik, yang berjaya di muka bumi ini. Itu tujuan suratul Baqarah. Okay. Lepas tu, kita baca juzuk 1, setelah kita belajar semalam, kita boleh buat kesimpulan dia, ni nak dikaitkan dengan tujuan ni, tujuan surah tu. Allah memaparkan model khalifah. Maknanya juzuk 1 ni kita boleh katakan, kita boleh buat ringkasan dia, juzuk 1 Allah nak bentangkan kepada kita contoh-contoh khalifah. Siapa khalifah pertama? Siapa khalifah yang pernah Allah bagi tugas dia sebagai khalifah memakmurkan bumi, orang bumi ni, tapi dia gagal? Bani Israel. Dan Allah datangkan contoh siapa khalifah-khalifah yang berjaya tu? Allah datangkan Nabi Ibrahim. Itulah juzuk 1. Okey, kita buat kombinasi ni, ingat dengan apa? Tujuan surah. Okey. Kita dah selesai juzuk 2 tadi. Juzuk 2 tu pula pasal apa? Juzuk 2 menyambung apa yang dibuat pada juzuk 1. Maknanya kalau juzuk 1, kita akan kata, pertama juzuk 1 ni seolah-olah kalau kita selesai kita baca, kita tahu, oh selama ni aku hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni, aku ada tugas. Oh, aku kena jadi khalifah Allah. Jadi aku mesti ikut macam Adam. Kalau aku tersilap, aku kena bertaubat. Lepas tu aku kena ikut macam Nabi Ibrahim. Betul tak? Tapi kita tak dapat maklumat yang lebih jelas. Aku kena buat apa ni? Kita tahulah sedikit tentang yang kita sebut tentang iman tadi tu. Tetapi, hidup dekat bumi ni, sebagai khalifah, kita tak boleh lari dengan manusia. Betul tak? Bukan kita seorang-seorang je dekat muka bumi ni. Kita ada jiran kita ada keluarga, kita ada bapa, kita ada emak, kita ada adik-beradik, kita ada saudara mara, kita ada orang bukan Islam, betul tak? Kita ada anak yatim, betul tak? Maka, bagi memastikan kita ini menjadi khalifah yang sempurna,
hidup kat muka bumi yang tidak bersendirian tadi. Maka juzuk 2 menerangkan apa tugas-tugas khalifah yang engkau perlu lakukan. Itu yang datangnya hukum hakam tadi itu. Okey. Jadi, kalau tuan-tuan kata, saya nak jadi khalifah yang berjaya, macam juzuk 1 lah. Maka juzuk 2 kata, kalau nak berjaya, kau selesaikanlah segala perintah-perintah hukum hakam yang ada pada juzuk 2. Itulah serba sedikit maklumat yang boleh kita sama-sama manfaatkan setelah kita melalui modul sinopsis 30 juzuk. Selama ni mungkin kita baca je lah. Kita dah tak kisah dah. Juzuk berapa ni, juzuk 1 ni pasal apa, juzuk 2 ni pasal apa. Yang aku tahu aku dah 2 juzuk dah. Contohlah kan. Tetapi setelah kita belajar, Allah bagi rezeki, kita rahmat kepada kita, barulah kita dapat mengetahui rupa-rupanya pembahagian juzuk ni bukan sekadar nak mudah hafal je, bukan sekadar mudah untuk bahagikan berapa jumlah ayat nak kena berhenti, nak kena sambung, tetapi di sebalik juzuk-juzuk ini mengandungi sesuatu maklumat yang boleh kita jadikan panduan untuk kita menjadi manusia yang sebenar-benar hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Hambanya kita terjemahkan dalam bentuk menjadi khalifah. Jadi nak jadi khalifah ni, kita kena ikutlah. Kita kena patuhlah. Kita kena tunduk kepada segala hukum hakam yang telah Allah tentukan. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah pengisian ringkas yang dapat kita sama-sama pada malam ini menghabiskan juzuk yang kedua dan kita kembali menghubungkan dengan juzuk yang pertama. Alhamdulillah. Ada apa-apa persoalan? Moga-moga tuan-tuan dan puan jelas, tuan-tuan dan puan faham penerangan ringkas yang dapat saya sampaikan pada malam ini. 3 minit lagi, cukup kita 1 jam. Okay, ada soalan? Jelas tak tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan boleh buka audio kalau ada persoalan pertanyaan. Silakan tuan-tuan kalau ada. Kalau ada nak buat penambahan, boleh juga dipersilakan. Okay. Kalau ada. Ada soalan? Ada tak mana-mana kitab, buku yang tuan-tuan, sebenarnya banyak buku sebut tentang sinopsis ya. Tapi kalau kita hanya baca, kalau kita tidak menggunakan teknik bincang tujuan surah, teknik segmen surah tu pembuka penutup, mungkin kita macam bercampur maklumat. Tapi Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, Allah beri kita ruang dan peluang kita tambah lagi pengetahuan, sekurang-kurangnya kita mengetahui perkaitan antara satu juzuk kepada satu juzuk. Baik, ada apa soalan? Tak ada? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Apa nama ni, surah Al-Baqarah ni keseluruhannya diturunkan di Madinah atau bagaimana ni Ustaz? Ianya turun macam ni. Ianya turun selepas Nabi SAW berhijrah. Yang paling tepat kita katakan ia turun selepas Nabi SAW berhijrah. Sekalipun dia tak turun kat Madinah lah. Tapi lepas dia hijrah, turun suratul Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, faham. Terima kasih. Okay.
ada mana-mana pertanyaan lain silakan. Kalau tuan-tuan nak tambah maklumat pun boleh, jangan malu-malu. Kita pun boleh belajar, sama-sama kita belajar. Okay. Jika tiada apa-apa, kita jumpa insya-Allah esok malam, malam yang ketiga, kita akan masuk pada juzuk yang ketiga. Insya-Allah. Kita mohon rahmat dari Allah, kita mohonkan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita dapat lagi diberikan ruang oleh Allah, peluang oleh Allah untuk kita selesaikan surah-surah yang juzuk yang berikutnya untuk bekalan kita tadarus, untuk kita bekalan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.